أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis ke-6, golongan anti hadis. Anil Miqdam ibn Ma'li Kariba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'a ala arikatin haddathu bi hadithin min hadithi fayakun bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halal istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haram haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Arti hadis daripada Miqdam bin Ma'li Karib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka ia lelaki berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keterangan hadis. Lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Quran. Hadis yang kita dengar tadi, hadis tentang akan adanya satu golongan, iaitu yang mengaku Islam, yang mengaku mengikut akan Al-Quran, tetapi mereka ini tidak mahu menjadikan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum, ataupun menolak hadis yang kita kenali sebagai sekarang ini golongan anti hadis. Jadi Nabi SAW pesan lama dah, semasa hayat beliau pesan dah, akan ada nanti satu golongan anti hadis. Maksudnya tidak akan pakai hadis aku. Nabi buat misal di sini dengan hampirlah adanya satu zaman, telah hampirlah masa di mana seorang laki-laki yang sedang duduk, kemudian datang orang membaca hadis kepadanya, dia akan jawab, kami tak pakai hadis, kami pakai Quran. Masa ni tak ada lagi. Masa Nabi berkata-kata ni, Nabi pesan ni tak ada lagi. Nabi buat ibarat dengan yushiku, mana tak lama dah akan ada orang yang akan kata kami akan ikut Quran saja, kami tak ikut hadis. Dan sekarang terbukti telah ada golongan anti hadis di negara kita yang mula bertapak sekitar tahun 70-an dan sampai sekarang lah. Sampai sekarang biasa ni golongan anti hadis ni lama dah. Di zaman abad ke-2 Hijrah, zaman abad ke-2 Hijrah, golongan anti hadis, ketua-ketua puak anti hadis pernah berdebat dengan ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan lain-lain daripada ulama. Dan sekarang golongan yang kita dengar di dalam sejarah ini telah ada di negara kita, yang kita kenal sebagai golongan anti hadis. Jamaah Al-Quran Malaysia, itu ya, Jamaah Al-Quran Malaysia. Di belakang sana ada Kasim Ahmad. Inilah golongan kafir, laknatullah, yang ada di negara kita sekarang dan masih boleh bersuara di dalam akhbar dan boleh bercakap dalam televisyen.
Padahal beberapa orang mufti di dalam negara kita Malaysia telah mengfailkan fatwa bahawasanya Kasim Ahmad dan puak jamaah Al-Quran Malaysia ini adalah sesat. Tetapi masih boleh bercakap, masih boleh meluahkan akan idea-ideanya di dalam surat khabar di dalam negara kita. Sesat dah, memang garanti dah mati seteng kapi. Boleh keluar lagi dalam surat khabar. Dia tak masuk ajaran sesat tu. Dia tak masuk ajaran sesat. Pusat Islam keluar senarai 128 ajaran sesat seluruh Malaysia. Juara dia Selangor 60. Ini Pusat Islam keluar 128 hak daftar hak besar lah. Ada 128 ajaran sesat. Maknanya orang Islam hak ajaran sesat 128. Tak masuk ni hak puak dia ni. Dia kata ada 120. Dia yang lapor. Kita tak bilang. Pusat Islam yang lapor ada 128 ajaran sesat. 129 dengan tukar lapor. Jadi kita telah maklum sebagai orang Islam dua sumber hukum kita, iaitulah Kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi. Sunnah Nabi SAW, inilah dua sumber hukum yang utama, yang wajib. Kita beriktimat, kita berdalil dengan dua ini. Kerana ini dua sahajalah yang dipesan oleh Nabi, taraktukum amrayni, aku tinggalmu dua benda, lan tadillu, kamu tidak akan sesat, ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan dua benda ni, kitab Allah wa sunnatan Nabi atau kama qala, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dua ni lah. Datang puak jamaah Al-Quran Malaysia, dia kata satu saja. Dalam buku dia hadis satu penilaian semula, Kasim Ahmad berkata, barang siapa yang percaya dengan hadis, maka dia telah syirik. Barang siapa yang berdalil dengan hadis dalam berhukum, dia telah menduakan Tuhan. Hebat dia orang apa? Depa perut juga dengar. Dengan hujah-hujah. Kerana dia kata yang layak mengeluarkan hukum, yang layak nak menjatuhkan sesuatu benda itu halal atau haram, hanyalah Allah. Bukan manusia. Nabi adalah manusia macam kita juga. Maka kalau kita kata Nabi, kalau kita ikut Nabi tentang halal haram, maka kita telah menduakan Tuhan, dia kata. Ini pokok dia kata, barang siapa yang beramal dengan hadis, dia telah syirik. Tuhan tak akan ampun dia, sesat dia, kerana ikut Rasulullah, kerana ikut Nabi. Dalilnya Nabi manusia biasa. Dia baca ayat, qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah innama ana basyarum mislukum, aku hanya seorang nabi, aku hanya seorang manusia biasa seperti kamu. Ini kata Kasim Ahmad. Bila manusia biasa je, tak ada apa-apa dah. Dah ikut, dah apa ikut pun boleh. Ni dalil dia. Jadi orang kata, ya juga, manusia biasa, makan macam kita juga, berkahwin, menega, bela kambing, tak sampai masa mati. Jadi siapa nak ikut pun boleh, tak mau ikut Muhammad pun tak apa. Diambil dua ni tafsir dengan kepala otak dia. Dalam ayat Quran tersebut, ana basyarum mislukum, aku ni manusia seperti kamu. Nabi tak kata aku manusia biasa. Tak ada sebut pun lapar biasa dalam Quran. Aku manusia macam kamu, yang ni bukan malaikat, bukan jin, dan bukan Tuhan. Kerana nak menolak orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi itu jenis Tuhan, menolak akan puak-puak musyrikin yang mengatakan Nabi-Nabi ni jenis jin dan sebagainya. Jadi aku ni mislukum seperti kamu, tapi bukan manusia biasa.
Orang dia menggunakan usul manusia biasa untuk menurunkan martabat Nabi. Padahal Nabi memang seorang manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Biasa lagu mana boleh naik sampai atas langit? Bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa, kerana Nabi dibelah dadanya 2 kali oleh Jibril. Nampak? Kalau manusia biasa belah pita rungu. Ini dibelah oleh Jibril. Dibawa tunjuk sampai kepada syurga neraka. Ini bukan manusia biasa. Manusia, jenis manusia maksudnya bukan jin dan bukan manusia. Dan bukan apa benda Tuhan dan bukan apa benda malaikat. Tetapi manusia yang luar biasa yang dipilih oleh Allah. Dia kata manusia biasa kita tak ikut pun tak apa. Nampak? Ini kita kena jaga puak-puak jamaah Al-Quran Malaysia. Dia tepek, ditinggal saklar di masjid di Surah belah Patah Barat. Mengucap 2 kalimah syahadah tak ada, kalimah syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullah. Letak di masjid-masjid di belah Patah Barat. Kalau kita kata Muhammadur Rasulullah, tak jadi syahadat kita. Dia kena Ini kata pok-pok kafir. Tetapi masih boleh bercakap di dalam TV, di dalam surat khabar, kerana dia menganggotai United Musyrikin National Organization. Dia gitu. Kerana dia UMNO, dia bolehlah cakap. Dia boleh cakap. Maka pemimpin-pemimpin yang macam dia juga memberi laluan kepadanya, kerana gerakan anti hadis ini satu daripada ribuan komplot Yahudi dan Nasrani nak menghancurkan umat Islam. Serang daripada luar dan daripada dalam. Daripada luar, daripada orang kafir sendiri. Daripada dalam, orang-orang Islam yang telah diracuni fikiran mereka. Batu banyak gerakan-gerakan, banyak pertubuhan-pertubuhan yang nak menghancurkan Islam daripada dalam, yang bergerak atas nama Islam. Nama orang Islam, persatuan-persatuan Islam, mereka telah masuk. Salah satu ini gerakan Al-Quran Malaysia. Puak ni. Dia semayang 3 waktu sehari, Kasim Ahmad. Dia kata semayang 3 waktu sebut dalam Quran. Dalam hadis tak akal. Dalam hadis kata khamsus salawat, 5 waktu tak ada. Hadis dongeng. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah pereka cerita bohong. Ni. Dia kata puak kafir. Jangan makan sebelah kalau puak-puak ni. Tapi beraninya dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan anti hadis. Sebab apa? Sebab ada lagi orang yang lebih berkuasa duduk di belakang dia. Yang diberi kuasa untuk memimpin negara Malaysia. Kerana itu dibenarkan bercakap. Tidak berani juga. Kerana itu sekarang ni banyak keluar. Dengan golongan anti hadis, tak berjaya nampak. Keluar pula Islam liberal. Dan sahabat ini, dia kata Ustaz Nasaruddin, yang jadi timbalan presiden ini, baguslah menang sebab dia ulama liberal kepada otak dia. Liberal ni kafir. Maknanya kafir. Faham? Lain daripada Islam, kafir lah. Jisa je. Islam betul Islam, bukan liberal. Liberal ni terima belaka daripada barat, asalkan membahagiakan rakyat. Kita terima apa jua daripada agama lain, jikalau tidak ditolak oleh masyarakat. Riba membawa keuntungan kepada kita, kita terima. Tetapi apa yang datang daripada Islam, kalau tidak sesuai pada masa ini, kita tolak hak tu. Itulah Islam liberal, supaya Islam ini diterima oleh seluruh orang di seluruh alam ini. Sebab tu sekarang nak kempen di luar-luar negara, nak pergi jajah, nak perkenalkan Islam liberal. Tetapi nama liberal ni nama lama, nama yang telah diserang oleh ulama bertubi-tubi, ditukar nama baru pula, keluar anak saudara dia Islam Hadari. Daripada Islam Tanawuri, diejah sikit pasal orang payah nak sebut Islam Hadari. Nampak? Pada luarnya kita ni memang orang Hadari lah. Tak? Memang kita orang Hadari. Sebab Hadar ni makna orang bandar lah. Bukan orang ulu kita. Tak, Paka ni bandar lah. Orang Hadari dah kita ni. Pada lurah lah. Pada istilah na'udzubillah. Pada bahasa hadar makna orang bandar. Orang maju, orang tamadun.
Kalau orang Ulu dia panggil orang Badawi, Arab panggil. Sebab tu dia panggil, dia ambil nama tu sepasang molek dah. Hadari, Badawi. Faham? Hadari, Badawi. Kena dah. Ini di segi lugah. Nampak? Bukan kitab Lisanul Arab. Ada. Lawang bagi Hadari, mana orang Banda ialah Badawi, orang Ulu. Tapi dah orang Ulu masuk Banda, nyeput calanah habis. Cabut habis masjid-masjid. Ini lain daripada Islam asal. Semua adalah sesak belaka. Kerana Nabi pernah menggaris pada satu pasir, Nabi ambil kayu, Nabi garis satu garis yang lurus, kemudian Nabi garis pula di tepi garis yang lurus garis-garis yang banyak bersimpang siur. Maka Nabi cerita kepada sahabat, Islam yang benar, agama Allah yang sebenar, jalan aku yang sebenar, hak lurus ni. Hak tepi, hak birai banyak ni, hak ni hak karuk, hak sesak belaka. Hak ni tu bik Hadari, tu bik apa benda ni, Tanawuri, Islam liberal dah. Islam liberal baru lagi kita dengar di tanah Melayu sebulan dua ni. Kapur lah kalau orang yang baca buku lama dah. Sebab di India 200-300 tahun dulu dah Islam liberal. Zaman Jamaluddin Al-Afghani pun tak ada dah. Ulama yang nak perkenalkan Islam liberal. Di Afghanistan ada, di India ada seorang ulama hadis yang telah condong kepada Islam liberal. Mereka menyerang ulama-ulama lama. Dia seorang maulana hadis besar, tetapi na'udzubillah Tuhan sesatkan dia. Dia masuk menganggoti dan setuju dengan pandangan Islam liberal. Akhirnya menyerang ulama-ulama di madrasah di sana dengan fakta-fakta baru. Dia kata setengah daripada fatwanya, hendaklah diangkat hukum mukhalatah antara laki-laki dan perempuan, yakni tidak payah dinding dah. Kerana Islam hak lama asal ni dia kena suku laki puang. Kalau semayang buat suku, kalau makan puluk apa semua rabuh dinding. Ditambah hak tu. Tak sesuai dengan zaman, maka kita capur laki-laki dan perempuan. Dan menyerang ulama-ulama yang memperjuangkan aurat wanita. Ini Islam liberal. Sebab itulah kita tengok tokoh-tokoh Islam liberal sekarang, nak terang tentang Islam liberal adalah orang-orang perempuan-perempuan yang tak tutup aurat. Ataupun laki-laki kita tengok yang isteri memang tak tutup aurat. Macam Marina Mahathir, anak Dr. Mahathir ni, bapak ni. Dalam Islam liberal. Dia cabang je daripada Yahudi Nasara. Cabang dia banyak cabang. Dalam kitab apa benda ni, Tuhfatul Rawibin menyebut Yahudi sendiri pun berpecah sampai 71 puak. Atas satu puak tu ada 12 pula puak. Dia banyak. Ada liberal, ada sekular, macam-macam. Semua ni dalam api neraka belaka. Kita dengar bahawa ni NGO, badan bukan kerajaan, 50 lebih, minta supaya digugurkan hukum moral, undang-undang moral. Dan ni pokok Islam liberal. Dia nak supaya tidak ada kuasa mencegah maksiat di dalam Malaysia. Maknanya orang nak buat maksiat, jangan ganggu orang sudah. Ada pasangan masing-masing, maka boleh buat maksiat. Tidak ada orang boleh larang, melainkan dia kurang daripada umur 18 tahun. Ni NGO ni mana pokok ni? Pokok neraka belaka ni. Nak suruh buang undang-undang cegah maksiat. Ni dia Islam liberal lah. Nampak? Sebab tu lah ni memang serangan ke atas Islam kita ni memang teruk. Memang hebat. Kalau kita tak kuat pertahanan kita, rebahlah kita. Dia tak boleh ambil kita, dia ambil anak kita. Kita gagah dah. Duduk surau masjid, dia ambil anak boleh seorang. Tak apa dah dari 8 beradik. Seorang je boleh. Celuk rambut kuning anak kita seorang. Kalau lain molek dah. Nampak? Dia ambil seorang je. Kita dalam ramai-ramai anak, dia boleh seorang je celuk rambut. Beres selalu. Islam liberal selalu. Hadari selalu dah. Ni tengok habis celuk rambut. Siapa duduk ni deriang tangga pun kuning kat rambut. Kita ingat ngaji dua ni duduk dalam ni deriang tangga. Ingat duduk Sweden. Faham? Kuning rambut. Pasal tok guru dia janggut kuning. Faham? Rambut pun kuning. Ni habis. Budak-budak muda habis rambut kuning habis. Rambut celuk. Dan sekarang kalau kita tengok dalam televisyen bukan hak puang dah. Hak tua-tua laki-laki juru hebah apa semua. La ilaha illallah. Rambut kuning juga. Juru hebah umur kat 50, 60. Rambut kuning.
Kalau orang putih tak apalah, ni hidung macam umbinyo, rambut kuning. Faham? Ini dia kata. Nampak? Dulu terkenal dengan budaya kuning. Ni tak ada dah. Rambut kuning dah pula. Dia top sekali mari rambut kuning. Kau punah sama dah. Dogok dah kita tengok lawang. Mereka betul anak-anak kita. Pesan ke anak-anak keluar dalam TV muka. Ni ingat ni muka pelawak so ni. Dah, muka bohong ni. Kabar ke anak. Tubik hot joget ni, puak-puak pangang ni, joget ni. Kabar ke anak itu. Lama-lama anak kita reti. Dah, sekali dalam mata berita keluar gambar dia. Ayah. Orang pelawak so tubik. Oh, datang ni. Ayah ni tengok berut joget. 5-60 kali kita sebut, dia akan lekat budak-budak. Pesan dengan generasi puak-puak ni, puak-puak dajjal ni, kita jaga anak-anak kita Quran pusakum wa ahlikum nara. Kita mula dengan keluarga kita dulu. Kita perkenalkan inilah rupa-rupa musuh-musuh Islam. Keluar dalam TV inilah musuh Islam nombor 1. Keluar-keluar ni cakap, ni nombor 3 musuh Islam. Nampak? Ni bapak dajjal. Kabar gitu ke budak-budak bila keluar dalam TV. Baru masuk suntikan Islam. Dia kenal musuh-musuh Islam, kerana mereka-mereka ini adalah tentera-tentera syaitan. Jadi kita kena ambil syaitan ini sebagai musuh. Bukan musuh kepada kita saja, musuh kepada anak bini kita juga. Bukan musuh kita seorang, musuh ke anak-anak kita menjadi musuh. Dan yang kita bimbang, anak-anak kita akan datang, mereka masih muda lagi. Tak? Allahu Rabbi. Hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Tak ada benda dia kata. Hadis tak boleh jadi sumber hukum dan rujukan. Padahal inilah 2 sumber rujukan bagi umat Islam. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, la yajuz lil ahadi an yakula hadza halalun wa hadza haramun illa min jihatil arba', kitabillah wa sunnati nabi wal ijma'i awil qiyas. Tidak boleh seseorang itu berkata ini halal, ini haram, melainkan daripada 4 pihak, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan Al-Quran dan hadis merupakan 2 sumber yang mutlak, yang tidak boleh dipertikai. Asalnya tujuan golongan anti-hadis ini dibentuk untuk menghapuskan Al-Quran itu sendiri. Tetapi bila mereka menolak Al-Quran, umat Islam akan dapat akan maknanya kemusuhan mereka itu kepada Islam. Mereka tolak hadis saja. Ditolak hadis saja, maka akhirnya Quran pun akan hilang. Kerana hadis adalah tafsir bagi Al-Quran. Dengan hadis kita dapat memahami akan ayat-ayat Al-Quran. Dia tak perlu jadi sumber hukum. Bertentangan seru dengan anutan umat Islam selama ini. Dan 4 rujukan boleh rujuk juga hadis, tapi dia boleh rujuk dengan buku-buku orientalis. Kalau kita baca buku-buku artikel Kasim Ahmad dengan pokok dia ni, dia tak berdalil dengan hadis, dia berdalil dengan perkataan orang-orang dulu-dulu. Goldheiser dan macam-macam orang putih. Dia boleh berdalil pula tu. Kita nak berdalil dengan hadis tak boleh. Dia kata pokok ni pokok gila khinzir, gila babi. Dia tak apa, kita tak boleh. Dia berdalil dengan perkataan manusia, kita dilarang berdalil dengan hadis. Padahal hadis itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir Rasulullah, sifat Rasulullah, ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takrir. Kalau orang mengaji ilmu mustalah, dia tahu lah. Hadis ini apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Bila kita tolak ni, maka tidak ada apalah tujuan ditutuskan Rasul kepada kita, kerana Rasul telah wafat. Apa benda kita nak ikut? Dan tidak boleh ikut sunnah. Nak ikut siapa? Ikut dia lah kot. Nak suruh ikut dia. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Golongan yang tolak hadis ini memang tidak syak. Dia kata keluar daripada simpulan Islam. Mana kafir lah. Ini pokok dajjal. Tapi dibayar beribu-ribu sebulan. Kerajaan bayar kepada mereka ribu. Beri projek pula. Dia anti hadis dah, menyerang umat Islam. Ini kuat sungguh cubaan Allah ke atas umat Islam akhir zaman.
Sebab Nabi kata akhir ni macam genggam bara api. Panah, tapi kalau lepas habis kita. Pegang panah, lepas habis cerita. Macam genggam bara api. Daripada atas, bawah, kiri, kanan diserang akan Islam. Umat Islam yang sepatutnya mulia habis jadi hina habis. Kemarin berebu di lapangan terbang Subang Takik. Orang Islam kereta berjujuk-jujuk. Nampak ayah haji ada, waktu ada, ustaz ada. Kita ingat ke nak pergi ambil siapa? Sambut Sami Badu. La ilaha illallah. Habis lah, tak ada benda lah. Kalau lembu tembak. Orang kafir habis, tapi kerja punya masa kena pergi sambut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang yang menyembah berhala. Masuklah ni MIC ni. Masuk Sami Belu penyembah berhala. Nampak? Daripada isi neraka. Isi neraka. Musuh Allah. Musuh orang beriman. Musuh para rasul. Berebut disambut. Siapa nak bersalang berteruk-teruk. La ilaha illallah. Patut Sami Belu bawa kurung sebuah kapul. Resek tak dahi seseorang. Dia kata ramai juga orang kita. Pakai piah pun 3 lain kot atas dahi. Dan awak gua ni ulama lawang. Lawang ulama. Lawang orang Islam. Marah masjid. Marah orang ngajar. Hindunya berebut nak salam. Lepas tu nak masuk syurga. Bengong semua. Faham? Itu masalah. Bila kita dah terikat, jadi masalah. Tak bolehlah memuliakan lagu tu. Dia benda yang hina. Tak? Orang yang kita hormat, yang kita mulia, yang kita sambut. Ulama-ulama. Raja-raja yang adil bolehnya. Pemimpin-pemimpin yang baik. Boleh buat lagu tu. Tak? Dah kalau dah kafir. Hindu ni ajhal juhala, kata ulama. Jahil yang paling jahil. Jahil banyak. Tapi jahil yang paling jahil. Sebab sembah lembu. Sembah lembu. Hak kafir lain sikit-sikit. Dia tak sembah binatang lembu. Lembu berok perik-perik ni disembah. Itu kata jahil. Habis-habis jahil. So habis-habis jahil tu. Siapa dia sembah lembu? Beruk ada Tuhan dia. 1,400,000 Tuhan dia. Beramah Tuhan. Hak sekolah tiada curah lanjut je kat 40 ekor tak. Hak dengar tak tahu lah dah boleh. Hak tangan cabang ada, kaki banyak ada, pusat bujir ada. Hak perut terik semua ni Tuhan belaka. Boleh dihormat gitu semua. Siapa tutup jalan ni? Ada anggota keselamatan pulak jaga. Bapa Hindu nak lagi. La ilaha illallah. Tak ada jalan umat Islam. Tak ada rega tu. 3 seriai harga ayah haji. 3 seriai. Patut 30,000 orang tu jadi 3 seriai. Hak sembah lembu. Kita sembah Allah. Kita pergi hormat. Mulia ke dia tu. Sampai berebu nak salam. Tuh tak basuh dia tangan sayang. Bila-bila beri syafaat ke dia. Barang tanah bila-bila. Panah kan ni. Slow nak kipas. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Memanglah. Kalau tidak mengaji hadis, tak boleh nak tafsir Quran. Nabi ni Quran turun atas dia yang menceritakan wahyu. Maka dia lebih faham tentang ayat Quran. Tiba-tiba tak benar ambil hadis, pakai tafsir Quran, nak tafsir lagu mana, nak terjemah kod mana, apa maksud. Sedangkan sahabat-sahabat, Nabi selalu bertanya, adakah kamu tahu begini-begini? Sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Takkan Allah terang pula pada kita. Maka Rasul lah utusan Allah. Maka keterangan Rasul ni hadis. Keterangan Rasul ni sunnah. Maka keterangan Rasul kepada kita tidak benar kita ikut dan kita nak tahu lagu mana. Akan maksud Al-Quran. Sahabat tak tahu. Tak tahu maksud Al-Quran. Nabi dan Allah lebih tahu, kata sahabat. Banyak Nabi bertanya, mu tahu benda ni? Hal tadri mal kausar? Mu tahu tak benda Al-Kausar? Ditanya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Itu nak tafsir Al-Kausar. Nampak? Itu contoh lah.
Jadi bila Nabi terang, itulah dipanggil hadis. Tiba-tiba keterangan Nabi tak boleh ikut. Ni kata pok ni pok Dajjal, pok sesat. Tapi mata 2 tir lagi. Kat nak aku cabut suting. Dia akan jadi Dajjal sungguh. Ini anak cucu dia dulu. Anak cucu Dajjal. Kita dah kira siapa-siapa lah orang yang puak anti hadis, dan mereka-mereka yang menyokong puak ini, ataupun dia berperangan yang lain tapi memberi laluan, memberi kemudahan bagi dia masuk juga. Kerana orang yang reda puak-puak ni bercakap dalam surat khabar, perkara yang kufur lagu ni, dia tetap menjadi kufur juga. Ar-rida bil kufri kufrun, reda dengan kekufuran menjadi kafir juga. Na'udzubillah. Dia molek-molek ada, dia tidak berpegang dengan pegangan Kasim Ahmad, tapi dibenarkan surat khabar dia ditulis oleh Kasim Ahmad. Dibenarkan rancangan TV dia keluar Kasim Ahmad bucak, dia jadi kafir juga. Tak ada kira siapa-siapa. Kerana apa yang keluar adalah kalimah kufur, dan dia benarkan benda itu keluar, maka dia reda dengan kekufuran. Kerana banyak di dalam mana kita baca, kita dengar ibadat-ibadat, cara hidup kita, semuanya ambil daripada keterangan-keterangan Rasulullah yang memperjelaskan lagi akan hukum yang datang kebanyakannya secara ijma' di dalam Al-Quran. Dalam Quran mewajibkan kita semayang, aqimus solah, dirikan solat. Tetapi secara tafsir tidak diajarlah. Kerana baca Fatihah sampai setakat mana baca, rokoknya macam mana, dalam rokok baca apa, tahiyat akhirnya macam mana, tahiyat awalnya macam mana, itu daripada hadis. Maka bila tidak ada hadis, kita nak semayang lagu mana? Pakai Quran saja. Tak boleh nak semayang. Adil gitu juga. Cara melontar, cara nak wukuf, cara nak tawaf, cara macam-macam. Dalam satu hadis Nabi berpesan tentang ibadat haji, khuzu anni manasikakum, rawahu Abu Daud wa Muslim. Ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Mu tak reti. Dia kata tu kepada sahabat. Sahabat tak pandai cara nak buat haji. Dan macam mana ni Rasulullah? Dalam Quran terang dah. Tetapi cara nak buat ni macam mana, ajarlah. Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara haji kamu. Nah, tengok aku buat, itulah. Dalam bab semayang, macam mana kita nak semayang? Dalam Quran kata suruh semayang saja. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam Nabi semayang. Maka itu adalah hadis. Kalau tak ada hadis, tak boleh kita nak mengerjakan akan ibadat. Dalam muamalat, dalam perkahwinan, dalam jinayah pun Nabi sebut khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni. Dalam satu hadis Nabi pesan 3 kali. Ambil daripada aku, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Ini jelas menunjukkan mesti kita beramal dengan hadis. Mesti kita berhukum dengan sunnah. Kerana sunnah menjadi sumber hukum. Kalau tidak, Nabi dah ulang taukid 3 kali. Khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni. Ambil daripada aku, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Al-bikru bil-bikri mi'atu jaldin. Kalau berzina anak dara dengan teruna, maka 100 pukulan. As-sayyibu bis-sayyibi ar-rajmu. Dan yang telah bernikah, yang ada suami dengan yang ada isteri dah, hukum rejam. Nabi pesan 3 kali. Jangan ambil hak lain, ambil daripada aku. 3 kali pesan dah. Nah, 100 hutang kalau hak teruna, hak ada laki bini dah, hukum rejam sampai mati. 3 kali pesan, khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni. Sampai masa kita 1000 riyal juga denda. Tak mau ambil daripada hak Nabi. Nabi pesan suruh ambil. Dah patut mengaku Nabi sebagai Nabi dia. Nabi tak mengaku umat. Dah ambil daripada dia. Sebab tu bila pergi ke kolam Kausar di padang mahsyar, maka dihalau oleh malaikat. Nabi kata, apa mu halau ni umat aku, muka dia aku kenal bekas ambil wudu, tangan bercahaya, gurrah muhajjalin. Dia ni semayang tak tinggal ni. Semayang tak tinggal aku kenal. Sebab disebut dalam hadis, muka orang yang semayang ambil wuduk sama, hari kiamat dia akan cerah bercahaya. Nah, maka Nabi lihat ribuan umat Nabi yang datang menuju ke kolam Nabi.
Nabi kata ummati ummati. Mana Nabi kenal? Kerana muka Nabi kata bercahaya dan kaki tangan bercahaya, ghurrah muhajjalin. Bekas daripada mengambil wudu. Maksudnya hak ni buat sembahyang tak tinggal. Hak mari ni, tetapi dihalau oleh malaikat. Dihalang oleh malaikat. Nabi kata bab pemuhalang ini orang umatku tak sembahyang tak tinggal. Malaikat pun cerita kepada Nabi, setelah kamu telah wafat, kamu tiada dah, mereka meminda-minda hukum yang kamu tetapkan. Sekarang ni Nabi kata khuzu ani as-sayyibu al-bikru bil bikri mi'atul jandin. Kalau turun dara berzina 100 rotan, kita faham 200 riyal. Sebab tu tidak, maka Nabi dengar lagu tu, Nabi kata suhqa pergi berambus masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hak kena halau ni puak yang semayang tak tinggal. Dalil kena daripada ghurrah muhajjalin, daripada bekas mengambil wudu. Tu hak semayang tak tinggal, bukan puak ni, bukan puak kasih amat ni. Hak ni dulu dah gendong dengan perahu dah masuk dalam. Hak tolak Nabi ni. Hak ni hak percaya ke Nabi ni. Hak pergi ke Mekah sama-sama. Tetapi melakukan perkara-perkara yang lain daripada yang Nabi pesan. Iaitu melakukan bid'ah dalalah, kata ulama-ulama yang tafsirkan hadis. Pakat hukum. Tak? Lepas tu mengaku dia Islam pula. Dia tu Islam pula. Islam pula bukan barang-barang punya Islam. Islam bandar. Itu yang kita kemar mulut. Nampak? Rukun Islam 5 perkara. Hadari 10. 10 tak? 10 je. Banyak dia. Nampak? Dia memang nak banyak pun pupuk buat dia. 10. Rukun nombor 1, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah kemar mulut dengar. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rukun nombor 1. Hafalah konsep hidari. Hadari ni 10 perkara. Hafal. Wirid pagi-pagi. Faham? Lepas subuh 10 kali. Faham? Lepas zuhur 10 kali. Lepas asar 10 kali. Habis malam 50 kali. Nak tidur 10 kali. Bangun tidur 10 kali. 70 kali. Amal 7 hari. Turut-turut. Garanti gila. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betul lah. Tak ada masalah. Sebab tu mufti memfatwakan konsep Islam hadari tak salah. Konsep bukan amalan. Konsep memang betul. Sebab nombor 1 kata keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Memang betul. Tak? Mana salah? Anda juga. Ni helah ni buat mufti. Ni helah kat tu dah pula. Cerdik kot dia. Dia mari pula ayat Quran, dalilnya keimanan dan ketakwaan, takwa kepada Allah. Nak sebut dia baca surah dalam Quran. Pak Allah sendiri baca. Nampak? Apa benda ni di Kuala Lumpur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Kalau sesuatu penduduk negara itu bertakwa, beriman dan bertakwa, kami akan buka kepada mereka itu keberkatan daripada langit. Baca ayat. Memang ayat Quran sungguh. Maknanya barang siapa yang takut, yang beriman dan takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri sumber ekonomi kepada negara itu. Walaupun diblok oleh masyarakat dunia, Allah Ta'ala jamin rezeki negara itu. Sebab penduduk negara tu amanu wattaqau, memang betul. Tetapi adakah penduduk kita amanu wattaqau? Takwa ke tak? Ada nampak-nampak tutup kuat belaka. Jadi hak lekat langit. Tak beriman pun. Beriman lagu mana? Tak percaya. Tolak hadis beriman apa? Tolak hadis. Tak beriman dah. Kafir dah. Dia boleh baca ayat Quran bab beriman. Hak belakang tak baca walakin kazzabu, dan tetapi merekalah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab akan mereka itu dengan sebab apa yang mereka usahakan. Hak tu hak kena atas kepala batang hidung dia. Baca ayat Quran. Nombor 2 lagi nak termuntah.
Kerajaan adil dan amanah. Terberok kita dengar. La ilaha illallah. Nyemangi dua ni gitu. Kalau kita tak tergamak nak kata kerajaan adil dan amanah dia. La ilaha illallah. Adil kot mana? Tapi kena jadi adil sungguh lah. Mu 2 juta, aku 2 juta. Mu 8 juta, aku 8 juta tak. Memang adil dah. Umur aku 450,000, umurmu 450,000 kok. Dan umur rakyat, sodok dengan dosa. Dah. Itu adil. Adil betul dia ajar itu. Kerajaan adil dan amanah. Dia baca ayat Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu bahawa kamu dah tunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan bila kamu nak berhukum di antara manusia, hukum dengan adil. Baca ayat Quran. Tapi dia hukum dengan dia. Lorek perlembagaan dia. Lepas pada ayat Quran pula dia mari pula satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang adilnya kerajaan Hadari, iaitu sabda Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Lagi luga kita dengar. Dia kata adilnya kerajaan Hadari berdalil dengan sabda Nabi. Nabi kata, kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Adilnya aku Nabi. Memang Nabi adil. Tapi mu orang nak menjalankan hukum potong tangan, dia nak sama. Tapi dia keluar hadis potong tangan. Adilnya kerajaan dia. Ini orang kata gila. Bulan depan tak lari lagi nama. Dia boleh, dia nak sama hudud. Tapi dia buat keluar dalil hudud. Maknanya dia kerajaan yang sangat suka kepada hudud. Sebab dalam konsep Hadari nombor 2, dia tulis pula hadis Nabi. Kalau Fatimah anak aku mencuri, aku kerat tangannya. Maknanya aku tetap menjalan kerana hudud adalah undang-undang yang adil. Dia ada begitu. Kita Allah tak nak makan nasi kemar mulut. Dia boleh kata, dia yang kata. Mahathir kata di Kelantan tahun 94, hukum rejam ini adalah primitif. Layak Allah dalam hutang lah primitif ni. Hukum rejam dalam hadis dalam Quran ni, dalam Islam ni, tak layak dah ada zaman sekarang. Kata Khair Johari, ni memang pokok sebut ni pokok dulu kini selama ni. Hebat pokok ni. Dulu kini dah selamanya duduk dalam kesesatan. Dia sungguh. Dia kata undang-undang hudud ni molek letak dalam museum je. Sebab tu pokok ni dia letak kampung kita di ladang. Dia letak batu bersurat. Tepi tu penuh orang duduk dobik ngaji bagi-bagi. Batu bersurat. Apa benda tujuan batu bersurat? Dia kata ini menunjukkan kita dulu memang menjalankan hudud. Dan ini kafir dah. Kafir lagi dah. Apa benda tujuan letak? Dan nak suruh orang ingat, hiduplah balik. Hanya kata pokok ni susah. Orang gila kau. Nak larang, tubuh besar. Lok, yang kabel habis, buang habis, rasi-rasi. Dia cabut habis tayar kereta. Susah main orang gila ni. Nak lawan, nak tahan kita, tubuh besar. Ni lok, ni cokit habis semua orang. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar-besar dan garis panduan umum. Maka jadilah hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat, serta menghuraikan dan menerangkan yang muskil. Banyak datang ayat Quran datang dalam keadaan mujmal, dalam keadaan tidak diperincikan. Maka Rasulullah lah tugasnya yang menghuraikan maksud ayat Quran. Maka huraian-huraian Nabi, tafsir Nabi tentang Quran itulah dikatakan hadis. Nampak? Kerana Nabi ni wama yantiqu anil hawa. Nabi tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu pun yang diucapkan oleh Nabi, melainkan semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi, hadis Nabi merupakan wahyu.
Sebagaimana Al-Quran juga merupakan wahyu. Cuma wahyu yang berbentuk hadis ini lafaznya daripada Rasulullah sendiri. Ilhamnya daripada Allah. Adapun Quran, lafaz dan makna memang daripada Allah. Kedua-dua ini adalah wahyu. Nabi tidak berkata daripada hawa nafsu, melainkan semua dengan didikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ilaika zikra, kami turunkan ke atas kamu, kata Allah, akan peringatan, litubayyina linnas, kami turunkan ke atas kamu wahai Rasulullah az-zikra, kata ulama tafsir Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kamu terangkan Quran ini bagi manusia. Nabi bukan sampai tadi ayat Quran, Nabi menjelaskan maksud. Kalau siapa saja ayat Quran, kita tak bertindak tak faham ayat Quran ni. 124,000 orang sahabat, tak sampai 28 orang yang pandai tafsir Quran. Padahal mereka semua bangsa Arab, bercakap Arab. Nampak? Kata tengok ulama 18 orang sahabat hak pandai ilmu tafsir daripada ratus ribu. Nabi lah kerja dia bila turun zikra, turun kitab ke atas Nabi, Nabi lah litubayyina linnas, Nabi yang menyampaikan kepada manusia. Kerana Nabi ini adalah pentafsir bagi kalamullah, iaitu Al-Quran. Tafsiran Nabi ini menjadi hadis, merupakan hadis yang puak-puak kasih Muhammad, yang di belakang mereka itu ada pemimpin-pemimpin yang saja nak merosakkan umat Islam. Sebab tu dia nak jauhkan orang-orang rakyat daripada ulama, diadakan bermacam-macam pesta. Supaya orang-orang muda datang nak pergi surau masjid, nak dengar peringatan-peringatan ini, maka mereka duduk dalam kelalaian. Bila duduk dalam kelalaian, senang nak murtadkan mereka, nak sesatkan mereka senang, kerana tidak ada lagi kuasa penampang. Akidah mereka itu lemah sangat, ataupun yang rosak terus, jadi mudahlah nak menjayakan akan komplot Yahudi, nak menghancur menyesatkan umat Islam. Dia buat macam-macam pesta. Mari dulu alhamdulillah pukul 1 tengah hari sebelum dirasmikan oleh menteri, datang cucu tsunami di Batu Buruk, acu habis kemoh-kemoh. Datang nak main habis, bertebarangan habis kursi-kursi, 2-3 orang awak masuk hospital, kereta pun pecah lebur habis. Nampak? Tak jadi nak rasmi. Mari pala ni cucu dia. Pot dara dah hari tu mari pot dara tengok cucu dia baru terbang habis. Janji pukul 3 nak rasmi. Seorang menteri daripada Kuala Lumpur. Menteri Puang hak tak tutup kepala tu, rambut kuning, mata belalok macam burung tu. Rakyat tu tunggu dah ni. Habis kemah kaki tak kata. Hak kecil-kecil tak ada update. Hak besar, hak tepat rasmi, hancur lebur. Tapi dah ada apa juga, kita akan tangguh pada esok lusa pula. Pok ni dah ada apa pok ni. Pok ni kiamat dia joget lagi. Nampak? Tuhan buat pecah langit, dia buat konsep pecah langit. Tak ada kira buat ni main sama. Allahu Rabbi, itulah. Hasilnya anak-anak jadi ganah belaka, lawan orang tua belaka lagi. Pasal dihidangkan dengan benda-benda salah, benda-benda yang khurafat, benda-benda yang maksiat seperti ini, masuk, hati mereka lama-lama kau gelap, jadi generasi yang lalai daripada akhirat, jadi generasi yang jahat. Yang ada sekarang ni pun tak cakap nak jahat dah. Tak hormat ke orang tua, lawan orang tua. Kalau dulu lalu kat masjid selalu, ni tak ada hak. Kalau tu imam lalu ketepuh tu imam. Tak ada hak pokok dia ni. Masuk belaka dah dalam otak dengan gang, tai lembu habis. Macam-macam benda masuk. Inilah yang dikendaki oleh Yahudi. Pemuda-pemudi Islam yang menjadi asas tiang negara hancur lebur. Maka generasi yang akan datang jadi mudah untuk diperdayakan oleh mereka itu. Jadi kita ambil pengeringatan dengan katanya yang terakhir. Oleh kerana itu syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi SAW sesuai sebagaimana kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ada Allah, ada Rasulullah. Di dalam azan sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Di dalam tahiyat sebut Allah, sebut Rasulullah. Maka begitulah juga di dalam sepenuh kehidupan kita, kita jadikan hadis dan Al-Quran, bukan Quran saja, menjadi panduan hidup kita. Kita pandailah pilih ulama-ulama yang akan menjadi pemimpin kita. Kerana ulama-ulama ni dia tak nak kepada benda-benda. Dia nak supaya akidah kita selamat.
Tujuan di sana kemari siapa kering tekuk-tekuk sarah, bukan benda. Kenapa? Bukan nak projek 8 juta 10 juta. Tujuan nak suruh kita selamat. Kenapa? Kalau menang mual-mual mereka tak ada. Cuma nak kaboi. Hak tukang sarah tak boleh benda kau. Siapa-siapa menang duduk gitu. Nampak? Pakai galeng kuda situ. Tak ada hal dia. Tapi kerja dia nak wisapa. Jangan kita ikut orang-orang yang berlainan daripada benda-benda Islam ini. Yang tak suka kepada ulama-ulama itu, pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan kita. Tak kira siapa-siapa. Tuan guru ke siapa, kalau dia membawa kita kepada perkara yang tidak berbetulan dengan garis panduan Islam, dia mengheret kita kepada kesesatan. Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan bagi orang-orang yang melalaikan diri, berpaling daripada peringatan Allah, Tuhan akan lantik baginya a'immah, pemimpin-pemimpin yad'una ilan nar, yang mengajak masuk ke dalam api neraka tanpa kita sedari, dengan kataan yang cukup manis, tetapi maksudnya membawa kita kepada kesesatan. Kita kena jaga untuk akidah kita, untuk anak isteri kita, dan seterusnya untuk membela agama Islam kita. Bukan kita buat kerja kita nak duit, nak apa tak, tapi kita buat ni, kita marah ni kerana Allah. Kerana Allah, bukan kita nak. Mu nak jadi JKK mu jadilah. Mu nak jadi esko mu jadilah. Mu nak jadi menteri gaji 20,000 mu jadi. Tetapi kami marah ni kerana Allah. Kalau membuat molek, tak ada orang nak marah. Tak ada ulama dilarang buat laku isyarat. Konsert apa benda ni, ceramah larang laku isyarat. Tak ada. Ulama gila nak marah. Dah benda molek dah. Larang ni benda salah. Benda salah ni larang ni dibenarkan. Kasim Ahmad dan kucu-kucu ni bercakap dalam surat khabar, mengeluarkan idea. Sekarang keluar lagi dalam Straits Times. Dia sahih dah tolak hadis. Dia kata kalau kita ikut hadis kita ni jadi syirik, jadi sesat. Maka ini orang yang sesat. Kenapa kerajaan dibenar kat dia? Maka kita marah kepada kerajaan. Kerana kerajaan memberi luang kepada puak-puak ini untuk terus mengeluarkan idea-idea yang bercanggah dengan Islam, untuk menyesatkan umat Islam. Kita bimbang, takut-takut pihak-pihak kerajaan terlibat juga dengan ini. Dengan apa? Dengan dasar-dasar ataupun rancangan-rancangan komplot ini. Bukan dipergunakan saja, tetapi telah menjadi Yahudi itu sendiri. Kerana akhir-akhir ini nampaknya teruk dah. Dan teruk daripada Jepun dah. Jepun dah rambut masjid. Nampak? Jepun dah rambut. Ni hebat pada Yamashita. Ni Set Matsushita. Set Panasonic ni hebat pada Yamashita. Yamashita tu general yang takluk tanah Melayu. Dia tak suruh rambut surah, tak suruh rambut masjid. Ni masjid hancur lebur. Ni kita baru dengar. Sebab kita tak dengar dulu di Selangor, di Kuala Lumpur, berapa buah masjid dan surau dah. Ranak bahan di Berazam. Itu bukan baru buat, siap dah. Bertahun-tahun penuh dengan kuliah dah. Bahan dengan berazar juga. Dalam masa yang sama, dibenarkan akan tempat-tempat maksiat dibuat dengan begitu indah, tetapi diruntuhkan rumah Allah. Kalau kita masih lagi menyokong akan puak-puak ini, maka kita jangan marah kepada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan akan bangkitkan kita pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kerana sekarang kita membutakan mata bila mereka, orang-orang yang zalim ini melakukan sewenang-wenang kepada rumah rakyat. Rumah dia berjuta-juta, api free, elektrik free, telefon free, minyak free. Rumah kita dah lah miskinnya, bahan berazar pula, butuh atap menyembang bumi. Rumah Allah dia kata tak boleh kerana tanah kerajaan. Padahal rumah Allah di mana-mana kita boleh bina, kerana bumi ini adalah bumi Allah. Dia kata bumi dia, Allah kata bumi Allah. Hak manusia tuan tak kena tuan. Sampai rumah Allah tidak boleh dibina di rumah di bumi Allah. Tak pelik ke? Tak sesat ke lagu tu? Habis-habis sesat dah. Ini yang kata ulama-ulama hak ada anjing. Duduk diam, jelek tunggu gaji. Duduk jelek tunggu. Tak kata apa, patut fatwa lah. Buat keluar hukum haram, dosa besar. Nampak? Bonding dulu. Anjak ke hubung kat lain ke lagu mana? Sebab dah diri dah ni rumah Allah. Tak boleh rutuh. Kalau kata setakat rutuh rumah orang, baru dosa besar. Tapi merutuhkan rumah Allah, dosanya adalah kafir. Na'udzubillah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir pada ayat وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang meruntuh, yang mereka yang mencegah manusia, menahan manusia daripada diimarahkan rumah Allah. Tuhan kata siapa lebih zalim daripada puak ni?
wasa'a fi kharabiha, dan berusaha pula nak meruntuhkan. Bukan berusaha saja, runtuh dah. Maka kata pentafsir tafsir tersebut, Dr. Wahbah kata tidak melakukan usaha merobohkan masjid melainkan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Maknanya kafir. Sebab itulah ulama kata barang siapa yang meruntuhkan rumah Allah maka jadi kafir, sebab menghinakan tuan rumah. Sebab tuan ada tu, rumah tu rumah Allah, maka kita diroboh rumah dia, maknanya kita hina Allah kafir. Adapun melakukan kezaliman rumah manusia, zalim dosa besar, tetapi dah ni rumah Allah, mati tercabut iman, na'udzubillah, minta berlindung, mengucap baliklah. Kalau hak terlibat, hak tukar suruh, esko apa semua, mengucap semula. Kalau tidak, tanam jarak, garanti. Sebab menghina rumah Allah adalah menghina tuan punya rumah. Menghina Allah tidak ada excuse. Faham? Tapi dah jahil jadi belaka. Jadi belaka, akhirnya bertemu dengan kesesatan. Pada dunia Allah Ta'ala kata lahum fid dunya khizyun, bagi mereka ini di dalam dunia mereka akan hina dina, walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka ini pada hari akhirat puak-puak yang menghalang digunakan masjid, puak-puak yang meruntuhkan surau dan masjid, azabun azim, duk tunggu dah azab yang sangat pedih. Tuhan sebut penuh wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk meruntuhkan masjid, tapi kita buat tak benar. Kalau kita buat buta lagi, maka kita akan buta di hari akhirat kelak. Tuhan akan bangkitkan kita dalam keadaan buta di hari kiamat nanti, kerana kita buat tak nampak sekarang ini. Kerana kroni kita, puak kita buat tak nampak. Walau meruntuh rumah Allah, kita buat tak nampak. Tuhan akan bangkit kita, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan orang ni pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita akan komplain kepada Allah, dia akan tanya Allah, qala rabbi liman hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa kau bangkitkan aku hari ini dalam keadaan buta? Kan dulu aku jelek dalam dunia, aku nampak kali itu, aku boleh pasang jera, aku boleh makah. Ni guana tak nampak ni. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu datang dah peringatan ayat-ayat aku. Ayat Quran dibaca oleh ulama, macam-macam ceramah dah pergi kampung mung. Fanasitaha, mung buat tak dengar, mung lupakan dia. Kadzalika yauma tungsa, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Maksudnya la tungsarun, kamu tidak diberi pertolongan lagi pada hari kiamat. Kerana sekarang ini, kerana dalam dunia kita membutakan mata daripada yang batil, kita buat tak nampak. Sekadar itu Allah Subhanahu Ta'ala a'lam. Ada satu soalan untuk dijelaskan. Apakah terdapat qori yang membolehkan, kaul yang membolehkan seseorang yang berjunub untuk membaca Quran, seperti seorang hafizah yang memperdengarkan hafalannya di waktu peperiksaan kepada gurunya ketika ia dalam berjunub. Dia tanya masalah junub nak baca Quran. Dalam satu hadis yang terkenal yang menjadi dalil bagi tak bolehnya orang junub, orang yang haid baca Quran, la yaqra'ul Qur'ana la yaqra'ul Qur'ana junubun wala haidun au kama qol, tiada membaca akan Quran oleh orang yang junub dan orang yang haid syai'an minal Quran, suatu pun daripada Quran. Hadis ini terkenallah menjadi dalil orang yang junub, orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran kerana berhadas besar. Itulah pendapat yang muktamad di dalam mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. Tetapi di dalam mazhab Malik membenarkan orang yang dalam keadaan hadas besar membaca Al-Quran, seperti perempuan yang sedang haid, perempuan hafizah. Orang yang hafizah ni dia kena baca Quran sama 2, 3, 4 juzuk satu hari. Kalau tak baca jadi lupa, tiba-tiba nak baca dia uzur 7 hari, maka dia kena taklid mazhab Malik yang membenarkan perempuan yang haid ini, yang hadas besar, membaca Quran dalam keadaan bertaklid kepada mazhab Maliki. Ini dibolehkan. Nampak? Bukan suka-suka, kerana darurah. Begitu juga nak jawab periksa. Nak suruh orang mari lepas pada suci, nak suruh orang mari periksa buat semula lah. Kita uzur ni, mari mula ada mahal dah dengan layang tu.
Dia waktu hak sama je, kena sama belaka. Jadi taklid mazhab Maliki. Aku mengikut pendapat mazhab Maliki yang mengharuskan perempuan yang uzur ataupun yang junub membaca Quran. Ini yang hafaz Quran ataupun yang terpaksa kena menjawab peperiksaan. Tetapi kalau peperiksaan itu boleh dijawab dengan bertulis, maka tidak boleh dia melapaskan pada lidah. Kalau tidak dikatakan darurat. Tapi kena lapas juga baru dikatakan darurat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi